Drama khas Ramadan Ikim, Ramadan pertama, episod 10. Apa yang terjadi pada manusia kini? Semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Masya Allah, mustahillah Cik Ahmad yang mencuri. Kenapa pula kau tak percaya dia yang mencuri? Encik Ahmad tu seorang jutawan sebelum dia musafir. Setakat jam tangan mahal, dia takkan tergoda untuk mencurinya. Kau percaya cerita dia tu? Kau tak kenal dia pun siapa sebelum ni. Senang betul kau terpedaya dengan cerita bohong dia, ya? Siapa pun boleh jadi jutawan. Setakat nak bercakap, siapa pun boleh. Saya yakin Encik Ahmad bukan pencuri dia, Pak Cik Arif. Kita jangan menuduh tanpa bukti dalam surau tempat kita beribadah ni. Kalau dah ada saksi yang nampak dia yang ambil jam tangan tu, kau nak bukti apa lagi? Aku yakin si Ahmad tu takkan berani datang balik ke surau ni. Assalamualaikum. Saya berani balik ke surau ni semula kerana saya benar dan saya tak mencuri. Encik Ahmad, kenapa hidung Encik Ahmad berdarah? Saya akan ceritakan apa yang berlaku. Ni jam tangan yang dikatakan saya curi tu ada di tangan saya. Saya nak pulangkan pada tuannya kembali. Jadi siapa yang sebenarnya mencuri? Sebenarnya saya yang jam itu selepas tuannya lupa nak ambil kat tempat wuduk. Tak sempat saya nak pergi ambil, orang lain dah mengambilnya. Saya buat keputusan untuk keluar mencari orang yang ambil jam tangan tu. Saya ikut dia sampai ke rumahnya. Tapi orang tu tak mahu serahkan jam tu pada saya. Dia pukul, tumbuk saya. Berlakulah pergulatan antara kami sehinggalah saya berjaya dapatkan jam tangan tu semula. Begitulah ceritanya Pak Cik Arif. Sebab itulah kita jangan terburu-buru menuduh orang sebelum kita mencari kebenaran dan melakukan siasatan. Yang paling saya takut ialah apabila kita menuduh dan mendakwa orang berdasarkan pada saksi yang berdusta. Habis siapa yang ambil jam tu? Biarlah saya saja yang tahu siapa yang mengambilnya, supaya aib orang itu tidak disebarkan. Cik Ahmad, boleh tak Cik Ahmad bagi tahu saya siapa sebenarnya yang mencuri jam tangan tu? Saya janji takkan beritahu sesiapa pun. Saya berjanji untuk tutup aib orang yang ambil jam tu. Jadi, saya tak boleh bagi tahu siapa-siapa. Saya pun Cik Ahmad tak boleh nak bagi tahu. Bukannya saya nak bagi tahu sesiapa pun. Perkara ni dah selesai. Jam tu pun dah dipulangkan pada tuannya. Kita lupakanlah saja apa yang dah berlaku tu. Aku tak puas hati betul lah. Apa yang kau tak puas hati? Aku tak puas hati sebab tak tahu siapa yang mencuri jam tangan yang dicuri tu. Kau tak tahu siapa? Tak. Siapa? Anak saudara Pak Cik Arif. Dialah yang ambil jam tu. Astaghfirullahalazim. Tak sangka betul. Aku tengok dia tu nampak baik je. Hari-hari datang solat. Tak sangka panjang tangan. Nampak baik, tak semestinya baik. Luaran tak mencerminkan akhlak sebenar seseorang tu. Memang betul. Kita ni suka sangat menilai orang dari sifat luaran. Patutlah Cik Ahmad tak mahu beritahu siapa. Dia takut nanti aibkan keluarga Pak Cik Arif. Tindakan Cik Ahmad tu memang bijak. Kalau kita simpan aib orang, Allah akan simpan aib kita.
Janganlah sikit-sikit nak viralkan sebab nak bagi orang malu. Kalau kita tak nak orang jatuhkan air muka kita, kita pun janganlah jatuhkan air muka orang. Mana Cik Ahmad? Encik Ahmad dah pergi dah. Baru tadi dia keluar sebelum kau sampai surau. Kenapa dia pergi? Kan pengurusi surau dah benarkan dia tinggal sampai habis Ramadan. Dia kata kalau dia terus ada kat sini, banyak pula menimbulkan perbalahan antara AJK surau. Lebih baik dia pergi. Dia kata memang dia tahu Pak Cik Arif tu memang tak suka dia menumpang kat surau ni. Aku nak bagi dia duit sikit tadi, tapi dia tak nak. Kenapa macam tu pula? Kau nak pergi mana tu? Aku nak pergi cari Encik Ahmad. Cik Ahmad? Mujur Cik Ahmad tak sempat naik bas lagi. Ada apa, Eddie? Cik Ahmad tak payah pergilah. Cik Ahmad tinggal je kat surau tu sampai habis Ramadan. Cik Ahmad pun banyak membantu saya dengan Zali buat program Ramadan. Tak payahlah Cik Ahmad ambil hati dengan Pak Cik Arif tu. Kalau Cik Ahmad tak selesa tinggal kat surau, Cik Ahmad boleh tinggal kat rumah Zali. Dia bujang. Saya tak maulah menyusahkan Zali atau siapa-siapa pun. Awak semua dah cukup baik pada saya. Saya tetap percaya. Satu hari nanti orang-orang yang berburuk sangka pada Cik Ahmad ni akan nampak kebaikan yang Cik Ahmad buat. Saya suka membaca kata-kata bijaksana Imam Ghazali. Antara kata-katanya, jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Terima kasih masih percaya pada saya. Saya hantar Cik Ahmad balik surau ya. Terima kasih jemput Kak Lina dengan anak-anak buka puasa kat rumah Julia. Sedap nasi biryani kambing ni. Alhamdulillah, kami order daripada restoran Arab yang baru buka tu. Lusa kita buka puasa rumah makcik pula ya? InsyaAllah makcik. Lina dengar makcik pun pandai buat kuih. Oh, tak adalah pandai. Baru nak belajar masak dan buat kuih. Masa muda tak nak belajar. Dah tua-tua ni teringat nak belajar pula. Bagus usaha makcik itu. Ilmu tak ada sempadan. Asal kita ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya pun belajar masak lepas kahwin. Sebelum tu, masak nasi pun tidak tahu. Kak Lina, ceritalah macam mana Kak Lina boleh peluk Islam. Hari tu, akak janji nak cerita. Oh, ceritanya bermula dari sikap akak yang memang sangat anti dengan Islam. Akak ni dulu Islamofobia. Bagi akak, Islam ni agama ekstremis, agama yang penuh keganasan. Itulah orang cakap, apabila kita terlalu membenci sesuatu, akhirnya benci itu akan menerbitkan rasa cinta yang amat dalam. Begitu akhirnya akan menemui keindahan dan cahaya kebenaran dalam Islam. Masya Allah. Allah pertemukan akak dengan arwah suami akak yang merupakan pekerja syarikat ayah akak. Dia pemandu. Akak pula selalu ada masalah dengan keluarga. Akak ni degil, keras hati dan selalu memberontak. Ayah akak selalu suruh Abang Johan pergi cari akak. Setiap kali akak lari dari rumah. Dari situlah sedikit demi sedikit Abang Johan mula menasihati akak dengan caranya yang lembut dan bijaksana. Dia selalu membaca terjemahan Al-Quran ketika menunggu akak pergi shopping atau pergi gym. Satu hari, akak minta dia pinjamkan terjemahan Al-Quran. Akak pun bacalah setiap hari terjemahan Al-Quran itu sampai habis. Hati akak yang keras ni dan gelap ni, Allah lembutkan dengan surah pertama Al-Quran. Begitulah Allah membuka pintu hidayah untuk akak untuk sampai ke jalannya. Subhanallah.
Keluarga Lina terima ke bila Lina peluk Islam? Setiap mualaf berdepan dengan rintangan dan dugaan yang berlainan. Saya ni datang dari latar belakang keluarga yang konservatif. Ibu bapa saya tidak dapat menerima saya peluk Islam. Tambahan pula, saya mau berkahwin dengan pemandu kami. Mereka tuduh pula Abang Johan sihirkan saya. Mereka cuba bawa lari saya untuk jauhkan saya dari Abang Johan. Tapi perancangan Allah mengatasi segalanya. Takdir Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz tetap menyatukan kami. Alhamdulillah. Tabahnya akak menghadapi semua halangan tu. Keluarga akak buang akak dan tidak mengaku sebagai anak. Suami akak pula diberhentikan kerja. Kami hidup susah tapi tetap berusaha tanpa mengenal putus asa. Hanya insan yang kuat saja diuji Allah. Betul makcik, saya mendapat kekuatan daripada arwah suami. Dialah yang membimbing saya. Dialah yang selalu menyuruh saya untuk mencintai Allah sebagai mahabbah yang utama kerana semua cinta di dunia hanyalah fana dan akan sirna kecuali cinta pada yang hak. Macam cerita dalam novel pula cerita akak ni. Nanti kita sambung lagi ya. Alah. Rangkuman Keuangan Perspektif Keuangan Islam. Buku ini membincangkan usaha rangkuman keuangan financial inclusion dari perspektif keuangan Islam di Malaysia dan memberi hala tuju masa depan untuk agenda ini terus berkembang ke arah mempertingkatkan kesejahteraan ekonomi ummah. Buku ini adalah kesinambungan usaha IKIM ke arah kefahaman masyarakat tentang sistem keuangan di Malaysia. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6387.